warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man sara ala dinihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana wa sa'ba idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga dapat kita bersama-sama di dalam proses kita ataupun di dalam usaha kita untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana tempat kita pada beberapa hari yang lepas dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terlibat dalam perkara yang berkait dengan banjir, dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang diuji dengan ujian banjir akan sabar dan mudah-mudahan Allah taala menggantikannya dengan perkara, dengan harta, dengan jiwa dan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kecapi hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah selesai membicarakan tentang surah Ad-Duha alhamdulillah pada bulan yang lepas, dan sepatutnya ataupun selepas daripada surah Ad-Duha ini, kalau ikut susunan sebelumnya, ialah surah Al-Lail. Walau bagaimanapun pada hari ini saya nak lompat sedikit tuan-tuan, kita pergi kepada surah Asy-Syams dulu, iaitu surah yang ke-91. Selepas surah 91 barulah insya-Allah kita akan masuk pada surah Al-Lail, ialah surah yang ke-92. Ini disebabkan ada al-munasabat ataupun perkara yang berkaitan antara surah yang ke-91 dengan surah yang ke-92. Eloknya kalau kita bincangkan surah yang ke-91 dahulu sebelum kita bincangkan surah yang ke-92, supaya dalam susunan Al-Quran pun macam tu tuan-tuan. Dalam susunan Al-Quran kalau kita baca, ialah kita baca surah Asy-Syams dahulu, barulah kita baca surah Al-Lail. Jadi kita ambil hikmah di sebalik susunannya itu, insya-Allah. Hari ini kita masuk pada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini ialah surah yang disebutkan sebagai tadi, ialah surah yang ke-91 daripada susunan ayat-ayat atau susunan surah-surah di dalam Al-Quran, dan ianya memiliki 15 ayat, dan ia dinamakan surah Makkiyah. Dinamakan surah Makkiyah disebabkan ianya adalah diturunkan sebelum daripada fatrah hijrah ataupun sebelum daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi oleh demikian tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini kalau kita lihat surah Mekah saja, maka dia ada unsur-unsur surah Mekah ataupun dia punya ciri-ciri surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Antaranya surah-surah ini tuan-tuan, ayat-ayatnya pendek. Ayat-ayatnya pendek. Sebab itu kalau kita lihat surah ini, wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha. Jadi ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang pendek. Kalau tuan-tuan perasan, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, antara ciri ayat itu ialah ayat yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, ialah ayatnya adalah ayat yang pendek-pendek. Pendek-pendek. Jadi sebab itu tuan-tuan tengok nanti surah Wal-Laili idza yaghsha, begitu juga dengan surah-surah yang lain yang mana memiliki ciri surah Makkiyah. Itu yang pertama. Dari segi structure tu kita boleh nampak dah surah Makkiyah tu macam mana. Nanti tuan-tuan bolehlah cuba-cuba berlatih. Kalau kita tengok surah yang umpamanya surah Wal Fajri wa layalin ashr, jadi itu juga adalah surah Makkiyah sebab ayat-ayatnya adalah pendek. Kalau surah lain umpamanya surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura, ayatnya panjang. Ini menunjukkan bahawa ianya surah Madaniyah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Itu ciri yang pertama. Yang kedua ialah tajuk ataupun konten dia ataupun fokus dia ataupun topik perbincangannya ialah berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Juga yang ketiganya, ciri-ciri, antara ciri-cirinya adalah kisah-kisah yang berkait dengan kisah-kisah yang
berlaku pada nabi-nabi sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara ciri-cirinya tuan-tuan. Insya-Allah kita akan boleh lihat di dalam ianya terserlah di dalam surah yang akan kita bacakan ini, insya-Allah, yang kita akan hayatinya, insya-Allah. Baik, kita pergi pada surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kita pergi pada yang pertama dahulu tuan-tuan. Wasyamsi waduhaha. Waw di sini tuan-tuan, waw bermaksud sumpah. Itu seperti mana yang kita telah ulang beberapa kali, sumpah di sini bukan bermaksud sumpah yang difahami oleh orang Melayu kita, di mana sumpah yang menunjukkan bahawa dia tak suka sesuatu, dia sumpah benda itu. Tidak begitu. Sumpah di sini bermaksud ia nak menguatkan sesuatu perkataan ataupun mengukuhkan sesuatu fakta ataupun menyokong sesuatu perkara yang penting. Itu perlunya sumpah. Sebab itu kalau kita lihat di mahkamah, kita disuruh bersumpah. Itu bersumpah di situ ialah bersumpah untuk menguatkan apa yang nak disebut, apa yang nak dibincangkan, apa yang nak dikemukakan di dalam kes mahkamah. Jadi waw di sini bermaksud sumpah. Maknanya ianya merupakan satu perkara yang telah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan asy-syamsi. Asy-syamsi. Apa buktinya bahawa waw ini bermaksud sumpah? Apabila perkataan selepas daripada waw tersebut berbaris di bawah, iaitu shin atau sin, sin yang berbaris di bawah, wasyamsi. Jadi sin di situ bagi di bawah, sebab dia boleh juga dibaca dengan wasyamsu ataupun wasyamsa, tetapi di sini dibaca dengan wasyamsi. Jadi wasyamsi di situ menunjukkan bahawa waw itu bermaksud adalah sumpah. Artinya Allah bersumpah untuk menguatkan kata-katanya, untuk mengukuhkan kata-katanya, untuk menarik perhatian. Bila Allah kukuhkan perkataannya ataupun kalamuhu ataupun kata-katanya, dia nak supaya bila seseorang itu bersumpah di depan kita, wallahi wabillahi wa ta'allahi, aku bersumpah benda ni benar. Maknanya begitu. Jadi kita yang mendengarnya, kita kena duduk dari segi dalam keadaan bahawa memberikan perhatian, memberikan penekanan, memberikan tumpuan dan fokus yang besar kepada perkara ini. Kalau dia kata esok dibanding hujan, biasa je, tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau dia kata wallahi esok dibanding hujan, kita ini benda besar ni. Maknanya bila seseorang itu bersumpah, bila Allah itu bersumpah nak menunjukkan khabar berita yang akan disampaikan selepas daripada ini, ialah satu perkara yang besar. Tetapi sumpah yang dibawa oleh Allah ini, dia berbentuk berbeza bentuknya tuan-tuan. Sebab apa disebutkan di sini wasyamsi, dan demi matahari, waduhaha, iaitu dan cahayanya, cahaya matahari tadi. Kita pernah sebut tentang surah Wadduha. Wadduha bermaksud iaitu selepas daripada fajar atau selepas daripada solat subuh, dia mula mengeluarkan cahaya sikit-sikit itu tuan-tuan, tak panas lagi. Keluarkan, itu dinamakan duha. Jadi Allah bersumpah dengan matahari, tapi bukan matahari yang panas, tapi matahari yang mengeluarkan cahaya di peringkat awal, iaitu dalam keadaan yang sama-sama, dalam keadaan yang sedikit terang dan sebagainya. Jadi Allah bersumpah dengan situasi itu, matahari yang mengeluarkan cahayanya, dan dikeluarkan cahaya itu dalam bentuk sikit-sikit bermula daripada waktu yang kita namakan sebagai waktu duha. Baik, itu yang pertama. Wasyamsi wa duhaha. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah pula dengan perkataan ataupun dengan makhluk yang kedua. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, dan demi bulan. Idza talaha, apabila mengiringinya. Apa yang mengiringi bulan, Allah? Yang dimaksudkan di sini iaitu hal yang berkait dengan bulan ni, dia bergerak dan kita akan nampak. Kita akan nampak mula-mula dia jadi mungkin bulan penuh, bulan mengambang atau purnama. Kemudian dia akan kecil sampai kepada dia jadi bulan sabit. Kemudian dia membesar semula sehinggalah dia menjadi bulan purnama semula. Jadi proses pengulangan itu berlaku
dalam tempoh 1 bulan. Wasyamsi wa duhaha, proses pengulangan yang dinamakan dengan matahari yang mengeluarkan cahaya itu, dia menunjukkan hari. Yang kedua, dia menunjukkan bulan. Okey, itu prosesnya tuan-tuan. Jadi asy-syamsi wal qamar ini dua perkara ataupun dua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan pada perkara atau memberikan kesedaran kepada kita atau perhatian kepada kita tentang satu, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, digabungkan asy-syamsu wal qamar, dua benda yang dinamakan berpasangan lah tuan-tuan. Berpasangan, iaitu kalau kita sebut matahari, maka kita sebut dengan bulan. Mana begitu? Ada dua benda yang saling berkait antara satu sama lain, dan pergerakan matahari dan pergerakan bulan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu Allah bersumpah. Jadi nak gambarkan kepada kita, kamu kena kaji matahari, kamu kena kaji bulan. Sebab itulah hal yang berkait dengan air pasang pun menunjukkan kepada peredaran bulan. Semakin apabila bulan duduk dalam situasi ataupun komposisi yang dekat ataupun jauh daripada bumi, juga menunjukkan ada kesan kepada pergerakan air ataupun paras air di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah nak sebutkan, kalau kamu tengok yang tu, kamu faham bahawa pentingnya benda tu. Kalau tak ada matahari, tak ada siang dan malam. Tak ada hari. Kalau tak ada bulan, maka tak ada kiraan minggu dan kiraan bulan itu berlaku. Itu dia Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah Ta'ala tidak selesai dengan itu tuan-tuan. Allah sumpah lagi. Wan nahari idza jallaha. Masya-Allah. Dan demi waktu siang apabila siang itu menampakkannya, tuan-tuan. Tadi matahari dia nak menunjukkan kepada peranan matahari. Yang kedua menunjukkan bulan. Yang ketiga bukan masalah matahari, tapi masa siang itu. Wan nahari idza jallaha. Bila siang itu menampakkannya jelas, terang dan sebagainya. Nahar berartinya daripada subuh sampai waktu maghrib, itu namanya wan nahar. An-nahar bermaksud jelas. Jelas. Jadi kita boleh buat kerja, kita boleh itu dan sebagainya, maka itu ruang yang ada pada kita. Jadi an-nahar ialah siang. Lawan kepada siang, wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam, idza apabila malam itu yaghshaha. Yaghshaha maknanya menutupi manusia. Menutupi manusia. Malam yang menutupi manusia bermaksud demi malam yang melindungi manusia. Sebab waktu malam maksud manusia berehat, manusia charge balik dia punya energi, berehat, berlaku proses pembetulan sel dan sebagainya. Ini juga semuanya berlaku pada waktu malam. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala bawa gandengan, iaitu an-nahar dan juga al-lail. An-nahar makna siang, al-lail maksudnya malam. Al-lail bermaksudnya malam, bermaksud malam. Jadi oleh demikian, rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi dua tadi, asy-syams tadi matahari dengan bulan, siang dengan malam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang seterusnya, saya tak bukan. Allah Ta'ala berkata was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i wa ma banaha. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk yang keempat, iaitu yang kelima, iaitu was-sama'i, demi waktu malam, was-sama'i demi langit, wa ma banaha, dan apa yang dibinanya. Dan bagaimana Allah Ta'ala membinanya. Bana maknanya bina, betul. Dia sebut perkataan bina itu maksudnya dalam bahasa Arab bana. Bana yabni binaan. Jadi makna bina lah. Dalam bahasa kita bina lah. Dan demi malam wa ma banaha, apa yang membinanya ataupun apa yang terbinanya malam tersebut. Dan demi malam apabila dan demi langit serta dan pembinaan, bagaimana pembinaan itu berlaku. Banaha itu banaha Allah, bagaimana Allah Ta'ala membinanya. Dan demi langit bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinanya. Baik. Kemudian tuan-tuan yang seterusnya yang keenam, Allah Ta'ala berkata wal ardi. Sama juga sumpah. Sebab apa? Al ardi. Dan demi bumi wa ma tuhaha, dan apa yang menjadi
penghamparannya ataupun apa yang diratakannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan 6 perkara ini tuan-tuan rahmati Allah yang mempunyai pasang-pasangan, iaitu antaranya matahari dengan bulan, siang dengan malam, bumi dan juga dengan bumi dan juga langit-langit dan juga bumi. Itu susunannya tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat antara 6 perkara ni tuan-tuan, Asy-Syams jauh, Al-Qamar dekat sikit, An-Nahar dalam kehidupan kita, Asy-Syams As-Sama dalam kehidupan kita. Antara As-Sama ataupun langit dengan Al-Ardi bumi, maka lebih dekat lagi kita berada dalam keadaan bumi. Jadi berarti Allah Ta'ala mendekatkan. Kalau kita tengok benda yang jauh, kemudian kita balik memerhati, merenungi perkara yang lebih dekat dengan diri kita. Kita pergi kepada Asy-Syams dahulu, matahari. Kemudian balik sedikit, dekat sikit dengan Al-Qamar. Kemudian dekat lagi dengan siang, kemudian dekat lagi dengan malam. Kemudian dengan bumi, dengan langit yang ada di atas kita dan dengan bumi yang kita pijak. Jadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan, sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Okey, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang disempurnakannya. Wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya. Maksudnya tu, menyempurnakan maknanya Allah yang menyempurnakannya. Wa nafsin, jiwa di sini maksudnya jiwa manusia tu. Jiwa manusia. Dan demi jiwa manusia. Tadi mula-mula kita bercerita tentang Asy-Syams, matahari. Kemudian Al-Qamar, kemudian An-Nahar, kemudian Al-Lail, kemudian As-Sama, kemudian Al-Ard. Bila di bumi, maka Allah Ta'ala dekatkan lagi. Bumi itu, selain daripada bumi, yang paling dekat ialah jiwa manusia itu. Dan demi jiwa diri manusia itu. Wa nafsin, dan jiwa atau diri manusia itu, wa ma sawwaha, dan apa yang telah apa yang telah Allah Ta'ala sempurnakan kepada jiwa manusia. Jadi daripada jauh pergi ke dekat. Jadi tuan-tuan, yang nak diceritakan ataupun topik perbincangan ni bukan tentang matahari. Tidak, tetapi matahari itu sebagai suatu umpan bagaimana supaya manusia merenung kepada matahari, lama-lama dia last kali dia patah balik kepada jiwa dia. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang mana jiwa itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demi jiwa dan apa yang menyempurnakan penyempurnaan jiwa tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan jiwa manusia. Diri manusia itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah At-Tin kita telah bincang itu, Allah Taala menyebut bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik yang ada pada manusia itu. Baik. Jadi itu. Jadi selesai kita tuan-tuan. Jadi ada 7 perkara yang Allah Ta'ala gunakan makhluk ini untuk Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Bersumpah bermaksud memberikan bahawa penekanan besar kepada perkara yang akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bahasa Arab dipanggil jawabul qasam. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang, Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, dan Allah bersumpah juga dengan jiwa manusia itu. Jadi berarti tuan-tuan, 7 perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai hubung kait yang sangat rapat antara satu dengan lain. Itu antara hikmah ataupun antara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan kenapa Allah memilih perkataan atau benda-benda ataupun makhluk-makhluk ini untuk digandingkan dengan jiwa manusia, sebab jiwa manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan semua perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selesai kita di situ tuan-tuan, maka akhirnya Allah Ta'ala dah habis dah bahagian sumpah, bahagian memberikan tekanan atau memberikan tamparan kepada orang-orang Mekah. Orang Mekah bila dengar tuan-tuan, wa syamsi wa duhaha, maknanya dia dengar, oh iya, maknanya benda yang penting ni, tapi tak ada lagi benda tu. Apa benda yang nak disebutkan tu? Wa syamsi wa duhaha, dia kata, memanglah. Bila bersumpah, aku bersumpah bahawa, okey, ya, kenapa kita nak dengar benda apa yang dia nak sebut ni?
Aku bersumpah lagi. Kenapa kena sumpah? Jadi orang Mekah ni tuan-tuan, dia tertanya-tanya. Bila dia baca atau dia mendengar, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma badaha. Dia tertanya-tanya tuan-tuan. Jadi di situ dia tuan-tuan, aspek yang dibincangkan di sini bila Quran berinteraksi dengan orang Mekah, suspend tu tuan-tuan. Apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda ni? Tu. Apabila dia bertanya nak tahu, maka apabila dia beritahu, dia akan lebih mudah untuk menerima. Itu konsep yang dibawa oleh ayat ini ataupun surah ini untuk menjelaskan bagaimana tamparan ataupun bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berinteraksi dengan manusia, khususnya yang hidup pada zaman Mekah, di mana mereka ni kata-kata semuanya mahir dalam bahasa Arab. Bila disebutkan sumpah ini, satu keluar sumpah, maka dia dia suspend, nak dengar apa yang nak diberitahukan tadi. Jadi saya tengok ada muslimah tadi yang angkat tangan. Ya, silakan. Okey, mungkin tersilap ke ya. Okey, baik. Jadi berarti keluar yang pertama, keluar yang kedua, keluar yang ketiga, sehingga keluar yang ketujuh. Selepas 7 sumpah, baru Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara yang nak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada punya perkara pentingnya itu. Maknanya kalau dalam kehidupan hari ni tuan-tuan, saya bersumpah. Okey. Ya, diam. Saya bersumpah. Kata berapa? Dia berapa? Cepat-cepat cakaplah, kita nak dengar ni. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, tapi 7 kali. Seumpama itulah tuan-tuan, bagaimana perkara yang nak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat penting. Apa dia? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Okey, fa itu fa jawabul qasam. Duduk kedudukan ni ialah tuan-tuan. Fa'alhamaha, maka kami telah mengilhamkannya. Ha itu yang okey. Ha di sini tuan-tuan, kalau boleh nampak alif di sini di hujungnya menunjukkan kepada nafsin. Merujuk balik atau ganti nama kepada nafsin. Jadi fa'alhamaha, kami telah memberikan ilham kepada nafs, kepada jiwa itu. Kami telah memberikan potensi, diterjemahkan juga begitu. Kami telah memberikan pedoman, kami telah memberikan potensi kepada jiwa tadi. Kami telah memberikan laluan, kami telah memberikan jalan kepada jiwa. Ilham bermaksudnya dorongan, ataupun ilham bermaksudnya pemberitahuan, dan juga memberi maksud bahawa panduan juga tuan-tuan. Fa'alhamaha, dan kami telah mengilhamkan. Kita biasa gunakan perkataan ilham lah. Apa maksud ilham? Ada benda, ada perkara. Saya mendapat ilham, maksudnya ada perkara. Perkara itu adalah perkara yang mampu kita capai. Jadi fa'alhamaha, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan atau memberikan laluan atau menjadikan potensi bagi jiwa manusia tadi. Apa dia? 2. Fujuraha wa taqwa. Yang pertama ialah fujur maksudnya pendustaan ataupun derhakanya. Fujurha, dia boleh derhaka, wa taqwaha, dan dia juga boleh takwa. Mudah je tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut 7 qasam ataupun sumpah dan nak memberitahu bahawa jiwa tu ada 2 je. Satu derhaka, satu taat. Satu fujur, satu takwa. Ini maknanya benda itu sangat penting. Dia menjadi asas kepada keseluruhan syariat itu sendiri tuan-tuan. Syariat itu dibina untuk menghalang fujur ataupun dia sebut sebagai penderhakaan. Yang kedua, syariat juga dibina untuk memastikan manusia ini takwa ataupun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda pun dia balik semula kepada situ. Balik kepada 2 jalan itu tadi, jalan yang positif dengan jalan yang negatif. Cuma dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa jiwa manusia itu fa'alhamaha, 2 perkara, fujur ataupun disebut derhaka, yang kedua takwa.
Kenapa dalam perbincangan para ulama, iaitu kenapa Allah sebut fujur dahulu, iaitu derhaka dahulu, kemudian barulah Allah sebut taqwaha, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab itu kalau kita lihat Allah juga boleh sebut fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, boleh. Tetapi Allah tak sebut macam tu. Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masya-Allah. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang suatu perkara, okey, dan dia mendahulukan perkara yang pertama dan dia akhirkan perkara yang seterusnya, ada maksud yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita faham. Sebab itu ini dinamakan dalam ilmu balaghah at-taqdim wa at-ta'khir, yang mana didahulukan, yang mana dikemudiankan. Orang Arab tuan-tuan, orang Arab pure lah, orang Arab yang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham tentang perkara ni. Orang Arab sekarang mungkin faham ke tak faham lah, tak rasa saya ramai yang tak faham. Sebab mereka tak duduk dalam situasi situasi Arab jati dah. Dia dah berubah dia punya budaya, dia punya berubah dia punya cara berfikir dan sebagainya. Orang Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham tentang perkara ini, sebab itu disebut oleh ahli tafsir. Apa dia? Fa'alamaha, maka kami ilhamkan, kami berikan potensi kepada manusia. Dua potensi, potensi buruk dan juga potensi baik. Tapi kenapa didahulukan potensi yang buruk? Sebab yang banyaknya buruk. Yang banyaknya akan memilih, mengambil dan mengikuti potensi yang buruk itu. Sebab itu didahulukan fujuraha, buruk dahulu baru baik. Okay. Sama juga dengan bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Okay. Dalam ayat itu Allah Taala sebut jin dahulu kemudian manusia. Maka para ulama bincang, kenapa Allah sebut jin dahulu kemudian manusia? Maka keluarlah ilmu, keluarlah tafsirannya tuan-tuan. Rupa-rupanya Allah nak sebutkan bahawa antara jin dengan manusia, jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Yang pertama. Yang kedua, dari segi bilangan, bilangan jin jauh lebih ramai daripada bilangan manusia. Komuniti manusia. Jadi maksudnya sesuatu perkara yang diletakkan dalam Quran, ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan, ataupun ada yang diterbalikkan, maka itu semua ada maksud yang perlu kita sebagai orang yang mentadabbur Al-Quran memahaminya dengan baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala balik semula pada ayat tadi, fa'alhamaha, maka diberikan ilham, diberikan potensi kepada jiwa manusia tadi. Yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, diberikan potensi pada mereka, sama ada mereka nak ikut perkara yang baik, perkara yang buruk iaitu fujur, derhaka, ataupun mereka nak ikut perkara yang baik iaitu taqwa. Dua-dua itu pilihan mereka. Disebabkan ini pilihan mereka, potensi dah ada. Kita boleh main bola, kita boleh main hoki. Pula pilih nak main mana? Okey. Tapi kalau kita boleh main bola saja, hoki tak boleh main, nak bagi pilihan macam mana? Sebab itu dalam hal ini adanya syurga dan neraka disebabkan pilihan manusia yang melaksanakannya atau memilihnya. Baik, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam ayat yang seterusnya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Qad apabila dia masuk atau diletakkan sebelum daripada fi'il madhi, aflaha itu fi'il madhi tuan-tuan ya. Dia membawa maksud sesungguhnya, menguatkan ayat juga tuan-tuan ya. Macam kita iqamah tuan-tuan, qad qamatis solah, qad di situ bermaksud sesungguhnya. Qad itu bermaksud sesungguhnya. Jadi di sini juga maknanya sama, iaitu qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya. Gitu sungguh-sungguh maknanya Allah Taala kata ya. Apa dia? Aflaha, telah mendapat kejayaan atau mendapat keuntungan ataupun mendapat kemenangan. Itu aflaha. Qad aflaha, macam kita kata hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Sesungguhnya marilah sembahyang. Hayya 'alal falah. Falah perkataan yang sama. Fa, lam dan ha bermaksud kejayaan. Di sini qad aflaha. Aflaha bermaksud
sesungguhnya telah berjaya, telah beruntung, telah menang. Itu masuk dalam kategori yang sama. Okey, itu namanya beruntung ataupun berjaya ataupun menang, sama seperti mana yang kita gunakan dalam iqamah tadi. Iqamah tadi. Baik. Qad aflaha, maka sesungguhnya telah berjaya. Siapa yang berjaya? Man, sesiapa sahaja. Sesiapa saja berartinya tidak dikhususkan A, tidak dikhususkan B, mana-mana saja. Sama juga dengan kalau kita lihat tadi, semua orang diberikan pilihan. Semua orang diberikan ruang untuk memilih antara buruk dengan baik. Maka dia boleh pilih yang mana-mana. Jadi man di sini siapa tidak ada ikatan, tidak ada paksaan, tidak ada dorongan apa-apa. Dia boleh bebas. Tak ada orang nak paksa dia, tak ada orang nak tekan dia, tak ada. Dia yang buat keputusan. Maka kata Allah, qad aflaha, maka telah mendapat kejayaan, telah mendapat keuntungan, telah mendapat kemenangan. Siapa? Man, siapa-siapa saja. Maknanya kemenangan ini kalau kita main bola, tuan-tuan, kita ada 10 pasukan, seorangnya menang. Kalau kita main hoki pun sama juga. Kalau kita ada 3 pasukan, seorangnya mesti menang. Jadi Johan. Kalau kita lomba lari pun macam tu juga. Tetapi di dalam hal yang berkait dengan agama ni tuan-tuan, kita ada 100 juta contohnya, ataupun 100 bilion manusia. Bukan seorang yang masuk syurga, bukan seorang yang menang. Tak, boleh semua menang, tak ada masalah apa-apa. Ini kenapa dalam permainan biasa ada seorang yang pemenang. Tetapi dalam realiti kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala boleh semua menang pun. Ini nak menunjukkan bahawa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dan beri ruang untuk manusia pilih. Kalau semua manusia pilih jalan yang baik, semua dapat kemenangan. Masya-Allah tuan-tuan ya. Mana ada kehidupan dunia ni macam tu. Kalau A naik pangkat, B tak boleh naik pangkat lah, dah ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berinteraksi dengan manusia. Allah kata, wahai manusia, kalau semua kamu baik, semua masuk syurga, semua menang. Masya-Allah. Baik. Jadi qad aflaha man zakkah, tapi menang siapa yang menang? Sesiapa sahaja man zakkaha, sesiapa yang menyucikannya, sesiapa yang membersihkannya. Okay. Apa maksud membersihkannya ini tuan-tuan? Bermaksud berartinya memastikan jiwa itu dalam keadaan dipandu dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu syariat ini dia menjaga diri kita atau menjaga jiwa kita dan juga menghilangkan atau menghalang kekotoran daripada masuk ke dalam jiwa tersebut. Dia umpama manual yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga diri kita ini. Sampai ke peringkat itu. Jadi Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya telah berjayalah mereka yang man zakkaha, sesiapa yang menyucikannya. Yang menyucikannya. Dan dalam masa yang sama, zakkaha juga bermaksud menyuburkannya. Menyuburkannya dengan apa? Sucikan daripada apa-apa unsur yang bertentangan dengan syariat dalam jiwa itu. Menyuburkannya bermaksud iaitu menyuburkan jiwa itu dengan ibadah, dengan kecintaan kepada Allah, dengan zikrullah, itu subur. Semakin banyak zikrullah, zikir pada Allah, semakin subur jiwa itu. Semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak memahami Al-Quran, semakin dekat, semakin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya zakah. Perkataan zakah ini banyak dah kita guna sebenarnya tuan-tuan, tapi kita tak perasan. Apa dia? Yang kita gunakan zakat itu daripada perkataan yang sama, iaitu zakah. Iaitu zakah bermaksud, zakat itu bermaksudnya menyucikan harta kita. Menyucikan, mana kalau ada harta-harta kita yang kebetulan ada sikit sebanyak yang mungkin dalam keadaan yang tidak jelas, maka zakat itu menyucikannya. Yang kedua, zakat itu juga bermaksud menyuburkan harta kita. Jadi perkataan yang sama Allah Ta'ala gunakan, qad aflaha man zakkaha, yang menyucikan dan menyuburkan dirinya sendiri. Kita yang beri, kita dah ada potensi. Maknanya setiap kita ni ada benih dah. Ada benih. Nak siram dengan air atau nak siram dengan racun? Pulang pada anda. Racun ada pada kita dan air juga ada pada kita. Tetapi kata Allah dalam ayat tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang ramainya pilih racun. Ada anak benih,
Ada pokok benih musangki, ambil racun, siram racun. Masya Allah. Jadi apa yang berlaku pada benih tersebut sudah pasti mati. Dalam manual yang yang diturunkan oleh Allah, suruh siram dengan air. Dah siram air, dah tumbuh sikit, letak baja. Dia letak baja dengan zikrullah, baja lagi tuan-tuan. Lepas tu ada umpamanya, ada perkara yang datang, serangga nak datang hinggap, kena gunakan apa namanya, dari segi nak siram dengan apa, ada makanannya, nak jaga macam mana, ada sembahyangnya, ada puasanya dan sebagainya, ada hajinya. Masya Allah. Itu semua sekali untuk menyuburkan apa namanya, jiwa manusia itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat yang menyuburkan jiwa manusia ada perkara-perkara yang terhad sahaja. Yang merosakkan manusia banyak tuan-tuan, banyak. Baik. Sebab itu Allah kata qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah berjayalah mereka yang telah menyucikannya, iaitu menyucikan jiwanya. Dan ayat yang seterusnya, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya telah celaka, telah rugi, telah binasa, telah rosak, apa semua sekali. Khaba yakhubu maksudnya, khaba yakhibu juga membawa maksud yang sama, iaitu celaka, rugi, derita, rosak, binasa, semua masuk dalam kata khaba. Wa qad khaba maknanya semua perkara yang buruk. Kalaulah suatu pokok mati, dipanggil khaba. Kalau sesuatu benda pecah, dipanggil khaba. Kalau satu benda yang berdiri runtuh, dipanggil khaba, kharab dipanggil juga. Jadi oleh yang demikian, khaba ni bermaksud celaka, rugi dan perkara yang sewaktu dengan. Wa qad khaba, dan sesungguhnya celakalah, rugilah, man dassaha, sesiapa yang mengotorkannya. Dassaha, mengotorkannya, bukan buang mengotorkannya, mengotorkan jiwa itu. Siapa yang ada kotoran kecil, ada kotoran besar. Ada kotoran yang senang dibuang, ada kotoran yang susah dibuang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qad khaba, dan sungguhnya celakalah, rugilah, apa namanya, hancurlah, binasalah, atau menjurus kepada binasalah orang yang man, siapa-siapa saja, man dassaha, yang telah mengotorkannya, mengotorkan jiwa. Bagaimana pengotoran jiwa berlaku? Apabila disuruh disiram dengan sesuatu perkara yang disuruh oleh Allah, dia disiram dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh dia sembahyang, dia tak sembahyang. Allah suruh dia puasa, dia tak puasa. Allah suruh ikhlaskan hati, dia tak ikhlaskan hati. Semua itu akan mengotorkan. Dia buat ibadah, ada orang yang melakukan ibadah, tapi ibadah dia tak boleh mendatangkan. Maksudnya, dia siram air, tapi air yang tidak boleh memberikan manfaat kepada tumbuhan. Sebab apa? Sebab ada kandungan lain dalam air. Ada kandungan lain dalam, dia sembahyang, tapi sembahyangnya tidak boleh membentuk jiwa dan hati dia dan juga karakter perilaku dia. Sebab apa? Sembahyang dia tu ada benda lain. Selain daripada Allah, ada dia nak benda lain. Dia bersedekah, ya, sepatutnya sedekah menyuburkan dirinya, jiwanya. Tetapi apabila dia bersedekah, ada unsur lain seperti mana kita siram pokok, selain daripada air, kita letak garam, kita letak apa-apa yang lain, ataupun letak apa namanya, kita nak suruh manis cepat, pokok durian tu siram dengan air gula, tuan-tuan. Nampak macam okey, tetapi macam logik lah, siram air gula cepat, nanti dia membesar, keluar buah lebih manis daripada yang lain. Memang dari segi logik manusia. Sebab itu manusia diberikan manual, iaitu Al-Quran dan juga Islam ini untuk menjadikan panduan kepada kita semua. Jadi oleh demikian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qad khaba, dan sesungguhnya telah celakalah orang yang man, sesiapa sahaja yang dassaha, yang telah mengotorkannya dengan apa cara sekalipun. Dengan apa cara sekalipun. Ini itu antara gesaan. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, tuan-tuan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah dahulukan yang negatif. Kalau hal berkaitan dengan jiwa manusia ni, manusia lebih cenderung pada yang negatif. Banding dengan wa taqwaha, selepas di kemudian kata taqwaha menunjukkan minoritinya adalah yang bertakwa, yang majoritinya adalah golongan yang fujur, golongan yang derhaka. Tetapi di dalam menerangkan orang yang perkataan waqad aflaha, orang yang berjaya, Allah dahulukan daripada menceritakan tentang orang yang derita.
Ini dinamakan tanasub, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, pertama Allah Ta'ala cerita orang yang derita. Lepas tu orang yang baik. Selepas orang baik ini, Allah tak selang dengan orang dengan perbuatan yang derita. Dan Allah selang terus dengan yang baik. Baik ni buat apa? Jadi saya boleh cuba bayangkan pada tuan-tuan ya, macam mana saya nak sebutkan maksud tanasub itu, iaitu orang yang qad fa'alhamaha, dia maka diilhamkan, diberikan potensi kepada jiwa manusianya yang negatif. Okay. Kemudian yang positif. Adat kata akan datang pula yang orang yang negatif tu buat apa? Dan baru dah datang orang yang positif. Tapi tidak begitu. Allah Ta'ala sebut benda yang orang yang majoriti adalah negatif, sebahagian kecilnya adalah positif ataupun bertakwa. Yang takwa ni, tu dilangsungkan. Jadi berarti tuan-tuan, takwa dengan ciri orang yang bertakwa, cara dia nak bertakwa dengan dia berjaya tadi, apabila dia menyucikan dirinya, duduk di tengah-tengah dua, dan yang negatif tu duduk di hujung dengan hujung. Seolah-olah Allah nak bagi gambaran bahawa terus kepada yang positif itu, ataupun diasingkan, dibiaskan ke tepi perkara-perkara yang negatif itu. Sebab itu Allah Ta'ala susuli terus dengan sifat orang yang positif, bukan sifat orang yang negatif. Walaupun dari segi susunan tidak begitu. Daripada susunan, dia sebut negatif dahulu, kemudian positif. Tetapi dari segi syarah, dia syarah yang positif dulu, sebab yang positif itu lebih dekat dengan kasih sayang Allah. Itu maksudnya tuan-tuan. Lebih dekat dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita baca tuan-tuan, sebenarnya bila kita mendalami benda-benda Al-Quran, bila kita baca tu sebenarnya kita boleh menitiskan air mata. Bagaimana daripada ayat yang Allah Ta'ala sebut, daripada susunan yang Allah Ta'ala susun itu, menampakkan kasih sayang Allah pada kita, menampakkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, menampakkan bagaimana Allah Ta'ala melayani manusia ni tuan-tuan, betul-betul sebagai makhluk yang paling baik. Sebab itu kita baca, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Okay? Takwa tu apa? Qad aflaha man zakkaha. Telah berjayalah orang yang telah menyucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan telah celaka mereka yang, ataupun mereka yang telah mengotori jiwanya tadi. Jadi itu dia. Kita bagi satu lagi tuan-tuan. Saya bercadang nak habis, tapi oleh kerana masa dah 7.31, jadi kita pergi satu ayat lagi tuan-tuan, sebagai suatu gambaran kepada perkara yang Allah Ta'ala sebut tadi ada qasam, menarik perhatian orang yang mendengar. Kemudian Allah Ta'ala terang tentang jiwa. Jiwa ni ada dua, negatif dengan positif. Orang positif buat apa, orang negatif buat apa. Selesai. Apa rumusan yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Allah Ta'ala kata, kazzabat samudu bitawwaha. Okay. Jadi, telah mendustai, telah membohongi, telah tidak percaya. Siapa? Golongan Samud. Samud. Samud bitawwaha, dengan dia melampaui batas. Apa maksud Tawud? Maksudnya dia melampaui batas yang sepatutnya. Dia melampaui batas yang sepatutnya. Berartinya jiwa tadi tuan-tuan, dia tidak berpegang kepada yang positif, dia berpegang kepada yang negatif. Okay. Jadi dia bagi contoh, Allah Ta'ala bagi kita kepada kita satu contoh di mana orang yang diberikan atau golongan yang diberikan potensi yang tinggi dan ada potensi positif dan negatif, tapi mereka memilih potensi negatif dan mereka mendustai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melakukan perkara yang melampaui batas. Apa dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok dalam peta, golongan Samud ini tuan-tuan, golongan Samud sangat menarik. Tuan-tuan mungkin boleh Google nanti. Samud, golongan Samud ini ialah umat kepada Nabi Saleh. Dan golongan Samud ini duduk atau tinggal ni tuan-tuan dipanggil sekarang ini sebagai Madain Saleh, atau nama lama bagi dia ialah Hajar. Hajar tu maksud kawasan berbatu tuan-tuan. Kalau daripada Madinah lebih kurang dalam 4 jam tuan-tuan ya. Kalau kita naik kereta daripada Madinah, kita boleh sampai ke kawasan Madain Saleh, dia ke utara ya.
ke utara dan ke barat sikit. Utara dan menghala ke barat sikit, lebih kurang dalam 4 jam. 4 jam. Kalau daripada Mekah lebih kurang dalam 8 jam ataupun 8 jam setengah 9 jam lah daripada Mekah. Lebih jauh daripada Mekah. Jadi oleh demikian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Samud. Kaum Samud. Kaum Samud ni nabi mereka adalah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ini dan kawasan itu sampai sekarang ada tuan-tuan ya. Kawasan itu sampai sekarang ada. Kalau tuan-tuan ada rezeki pergi umrah, kalau ada ruang untuk ke sana, tapi lah kalau dalam 4 jam pergi, 4 jam balik, kita dah habis 1 hari dah tuan-tuan. Duduk di sana lagi, maknanya kena pergi pagi-pagi, balik malam. Mana 1 hari tu habislah kita punya masa kalau kalau pergi ke sana. Walau bagaimanapun di sana tuan-tuan dia macam Petra, dia punya kawasan tuan-tuan, kawasan yang sangat luas, dan kawasan itu adalah kawasan yang buat masa dahulu sehingga sekarang tuan-tuan, ataupun orang Mekah ataupun orang kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan orang masuk. Hingga beberapa ketika sebelum daripada MCO itu tuan-tuan, baru dibuka untuk para jemaah nak masuk. Jadi dia kena travel 4 jam, duduk di sana dah. Kalau travel 4 jam kan nak duduk 2 jam, tak cukup tuan-tuan sebab kawasan dia luas. Maka mungkin duduk 3 jam, 4 jam juga, balik 4 jam, jadi berartinya lebih kurang 12 jam satu hari. Jadi itu dia Madain Saleh. Apa yang berlaku di sana tuan-tuan? Mereka ini macam Petra juga, iaitu mereka boleh mengukir batu-batu ini ataupun bukit-bukit batu menjadi rumah-rumah mereka. Tuan-tuan tengok dalam Google, tengok Madain Saleh, tuan-tuan boleh tengok macam mana cantiknya mereka ukir rumah-rumah mereka dengan ada biliknya dan sebagainya. Tapi oleh kerana mereka ini engkar pada perintah Nabi Saleh alaihissalam, antaranya nanti kita akan lihat pada perjumpaan akan datang bagaimana mereka ini dahaka. Antara yang mereka langgar ialah apabila Nabi Saleh alaihissalam melarang mereka untuk usik unta betina. Unta betina itu sebelah satu peristiwa saja nak menunjukkan bahawa mereka engkar pada perintah Nabi dan juga perintah Rasul. Cuma nak gambarkan bila mereka engkar tuan-tuan, mereka dimusnahkan. Mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan ada satu suara je. Datang satu suara seperti mana dalam surah Yasin sebut kepada kita bagaimana Allah Taala kata wama anzalna ala qaumihi min jundin minas sama' wama kunna munzilin. Dan sesungguhnya tidak kami turunkan kepada kaum yang derhaka itu mana-mana tentera pun, dan sesungguhnya tak perlu pun kami turunkan tentera. Itu dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Allah kata tak payah pun kami turun tentera pada orang-orang yang macam ni, yang derhaka macam ni. Sesungguhnya kami tak perlu pun turunkan tentera-tentera kami. Kata apa? Allah kata apa? In kanat illa sayhatan wahidah. Cukup dengan satu pekikan saja mati bergelimpangan semua sekali. Fa idahum khamidun, dan mereka itu mati bergelimpangan. In kanat illa sayhatan wahidah, hanya dengan satu pekikan. Ini berlaku di Antakya ataupun di satu wilayah sekarang ini di utara di selatan Turki. Dan kejadian yang sama juga yang berlaku kepada kaum Samud tuan-tuan ya. Berlaku pada kaum Samud. Pasal apa? Kerana ianya merupakan golongan yang derhaka yang memilih jalan fujur, memilih jalan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akhirnya tuan-tuan, mungkin saya boleh rumuskan sikit lagi tuan-tuan. Kenapa Allah sebut kisah Samud? Allah tak sebut kisah Lut. Allah juga tak sebut kisah di Ashabul Qaryah di Antakya, tapi Allah sebut kisah Samud. Samud ini di selatan atau di utara daripada Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Allah sebut golongan ini? Sebab golongan Samud ini lebih dekat dengan pengetahuan orang Arab Mekah. Orang Arab Mekah dia ni berniaga, berdagang tuan-tuan ya. Mereka berdagang, mereka akan pergi ke Syria atau ke Syam, mereka akan patah balik dan pergi semula ke Yaman. Itu jalinan perdagangan. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif, iaitu perjalanan waktu sejuk dan juga musim sejuk dan juga musim panas. Itu disebut dalam surah yang kita pernah baca dah atau kita dah bincang dah. Jadi oleh demikian tuan, bila mereka pergi ke utara, mereka akan lalu kawasan tersebut. Mereka akan lalu, itu kawasan yang selalu dilalui oleh mereka. Jadi Allah sebut sebagai peringatan. Kamu pernah lalu kawasan itu, kamu tengok apa yang telah berlaku, apa yang telah kami lakukan apabila mereka
memilih jalan fujur atau jalan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang boleh saya rumuskan, insya-Allah dalam perjumpaan akan datang kita akan sambung sikit lagi, ada 4 ayat atau 5 ayat lagi tuan-tuan. Cuma apa yang boleh kita rumuskan dalam perbincangan kita hari ini, bila kita baca Al-Quran, maka biasanya ataupun ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada kita sumpah untuk menarik perhatian kita, untuk memberikan ruang. Cuma yang ada dalam kisah kali ini ataupun surah Syams pada kali ini, sumpahnya ada 7 kali ataupun 7 perkara yang disumpah ataupun Allah Ta'ala bersumpah dengannya, nak menunjukkan bahawa perkara yang selepas itu merupakan perkara yang penting. Apa dia? Iaitu merujuk kepada jiwa manusia yang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu juga boleh memilih sama ada dia nak membersihkan jiwa tadi, membersihkan perjalanan Allah, ataupun tidak mengotori dengan maksiat ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi contoh di hujung atau di hujung perbincangan kita ialah contoh kisah orang ataupun golongan ataupun bangsa Thamud yang mana mereka derhaka kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Jadi saya rasa itulah yang boleh kita berkongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini. Kalau ada soalan daripada tuan-tuan, silakan, yang boleh saya jawab, saya cuba jawab. Silakan. Okey, kalau tidak ada, saya rasa sekadar itulah sahaja perbincangan kita. Mudah-mudahan sedikit yang dikongsikan itu tuan-tuan dapat kita sama-sama memanfaatkannya. Apa yang paling penting tuan-tuan, yang paling penting bila kita membaca Al-Quran, jangan kita lupa. Jangan kita lupa, bukan hanya untuk baca, kita cuba sedikit sebanyak ataupun cuba renung makna-makna pada kadar yang kita mampu. Pada kadar yang kita mampu, supaya dia ada rasa manis, dia ada rasa seronok. Bila kita boleh meneka makna sedikit sebanyak, nak tahu betul tak betul tak tengoklah pada terjemahan kiri atau kanan tu, tapi bila kita baca tu tergambar maknanya, tergambar maksudnya sedikit sebanyak, insya-Allah mudah-mudahan ianya akan menjadi satu pedoman dan panduan untuk kita lebih lagi menghayati Al-Quran mukjizat sepanjang zaman, insya-Allah. Saya rasa itu saja untuk promosi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama lagi. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah.